أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan semasa engkau wahai Muhammad berjaya menguasai negeri Mekah, dan engkau melihat manusia masuk dalam agama Allah beramai-ramai, maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadanya. Sesungguhnya ia sangat-sangat menerima taubat. Surah ini dikenali dengan Suratul Nasr, surah kemenangan, bersempena dengan kemenangan Islam yang awal dipimpin oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang berjaya menawan Mekah daripada golongan musyrikin, golongan jahiliah. Surah ini diturunkan sebelum berlakunya pembukaan Mekah, bukan masa lepas berlaku, sebelum berlakunya pembukaan Mekah, untuk menyatakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran adalah mukjizat, perkara yang Allah Taala janji mesti akan berlaku, seolah-olah macam telah berlaku, walaupun dengan fa'il madhi. Ayat ini diturunkan sebelum Mekah berjaya ditawan. Apa yang menarik perhatian? Apabila Nabi SAW menerima bahawa dia akan pergi ke Mekah, lalu Nabi mengerahkan sahabat-sahabatnya untuk pergi ke Mekah bagi menunaikan umrah. Ayat sebelumnya dijanjikan mereka boleh masuk Mekah. Bila sampai di tengah jalan, tiba-tiba dihalang oleh bala tentera musyrikin, tak boleh masuk. Ini ujian. Macam mana Nabi beritahu ayat turun boleh masuk Mekah, tiba-tiba kena halang, tak boleh masuk. Ini menguji sejauh mana orang percaya pada janji Allah, percaya pada apa yang disebut oleh Nabi SAW. Allah Ta'ala nak uji percaya ke tak. Allah Ta'ala tak buat selalu, hanya mereka yang sangat kuat imannya yang percaya. Orang munafik yang imannya lemah, janji kata boleh masuk, ni tak boleh masuk, macam mana? Ini kena faham. Satu peristiwa yang sangat menarik. Bila Nabi dihalang, lalu Nabi menghantar Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, menantunya, untuk berunding dengan pemimpin-pemimpin Mekah. Dibuat perundingan. Tiba-tiba Sayyidina Uthman tak balik. Mengikut adat sejak zaman jahiliah, tak boleh dihalang sesiapa masuk Mekah. Mekah adalah Al-Baladul Amin, negeri yang aman. Tidak boleh dihalang siapa nak pergi ke Mekah. Ini adat sejak zaman jahiliah. Tiba-tiba mereka halang Nabi, tak pernah masuk. Ini menyanggah adat mereka sendiri, semata-mata kerana Nabi ini Islam. Islam dia tak boleh terima. Kristian tak apa, Yahudi tak apa, Majusi tak apa, Islam tak boleh terima. Macam hari ni lah ada perangai orang kafir ni, Yahudi tak apa, Kristian tak apa, Hindu tak apa, Buddha tak apa, Islam tak boleh. Semua puak-puak kufur ni tolak belakang Islam dan boleh pakat untuk lawan Islam. Ini dia. Mereka halang Nabi masuk, padahal orang lain boleh masuk belaka, orang Islam tak boleh masuk. Bila tak boleh masuk, Sayyidina Uthman tak balik, lalu Nabi dan sahabat-sahabatnya mengadakan bai'ah. Bai'ah ialah janji setia. Bai'ah dengan makna jual.
innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Allah Ta'ala beli daripada orang yang beriman diri mereka dan harta mereka. Mereka berjihad perjalanan Allah sehingga mereka membunuh dan dibunuh. Allah Ta'ala nak beli, maka dibuat bai'ah. Bai'ah yang makna jual. Kita jual ke Allah Ta'ala, jual diri kita, jual nyawa kita kerana nak mempertahankan Islam. Ini makna bai'ah. Bai'ah ni bukan barang, lebih pada supuh lagi. Kita jual diri kita dengan Allah Ta'ala, tak boleh khianat. Lalu Nabi memanggil sahabat-sahabatnya berbai'ah, berjanji tidak akan mundur sama ada menang ataupun mati syahid. Tak undur sekali-kali. Walaupun mereka datang ke Mekah dalam keadaan membawa senjata yang pendek, tidak membawa panah, tujuannya untuk umrah, bukan untuk berperang. Nabi berbai'ah dengan sahabat. Allah Ta'ala sebut yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka yang berbai'ah dengan Nabi, pegang tangan. Makna Allah Ta'ala menjamin kelebihan macam tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Semua mereka yang berbai'ah ini disebut radhiyallahu. Allah Ta'ala redha kepada mereka. Allah Ta'ala redha walaupun mereka buat maksiat, buat dosa. Selepas itu Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa mereka. Jumlah mereka 1000 yang berbai'ah dengan Nabi. Setelah mereka berbai'ah, Sayyidina Osman tak ada. Nabi pegang tangan dia. Ini tangan Osman. Nabi kata Osman masuk dalam bai'ah dia. Osman tak balik. Bila mereka mendapat berita bahawa Nabi sudah berbai'ah dengan sahabat-sahabat dia dan bersedia untuk menyerang Mekah, lalu pemimpin Quraisy menghantar wakil mereka untuk berunding. Berlakulah perundingan dengan Nabi SAW. Dia menceraikan perjanjian Hudaybiyah. Maka Nabi suruh Sayyidina Ali tulis. Wakil Quraisy ialah Suhail bin Amr. Suhail bin Amr menjadi wakil orang kafir Quraisy. Masa itu dia kafir lagi, jadi wakil. Nabi suruh Sayyidina Ali tulis Bismillahirrahmanirrahim. Tulis Ali. Kata Suhail, kami tak pernah dengar Bismillahirrahmanirrahim. Kami tak setuju tulis Bismillahirrahmanirrahim. Dah tulis apa? Bismikallahumma. Tulis Bismikallahumma. Tulis dia nak. Bismikallahumma. Dengan nama Allah, wahai Tuhan kami. Bismillahumma. Mereka tak mahu Bismillahirrahmanirrahim. Inilah perjanjian yang dimenceraikan di antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Sayyidina Ali pun tulis. Kata Suhail, tak boleh sebut Rasulullah, sebut ayahmu lah, Muhammad bin Abdullah. Kalau sebut Rasulullah, aku ikut mudah, yang aku tak ikutmu. Nabi kata, wahai Ali, buat Rasulullah, tulis Muhammad bin Abdullah. Sayyidina Ali tak mau buat, tak mau buat kataan Rasulullah. Lalu Nabi tanya, kat mana kamu tulis tu? Sayyidina Ali pun tunjuk. Nabi pun buat perkataan Rasulullah, Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr. Isi kandungan perjanjian ini diantaranya ialah mana-mana orang Islam yang murtad melarikan diri ke Mekah tak boleh dihantar balik. Mana-mana orang Madinah, orang Mekah yang pergi hijrah ke Madinah kena hantar balik. Ini perjanjian. Nabi kata tulis hak dia nak tulis. Orang Islam hak Mekah, hak Madinah lari ke Mekah tak boleh hantar balik. Orang Mekah pergi ke Madinah kena hantar balik. Hak dia nak. Lah tulis Nabi kata. Kemudian Muhammad dan pengikut-pengikutnya tak boleh pergi masuk Mekah tahun ni. Kena masuk Mekah tahun depan. Nabi kata tulis hak dia nak. Muhammad dan pengikut-pengikutnya tak boleh masuk Mekah tahun ni, kena masuk tahun depan. Tulis hak dia nak. Nak menang dia juga. Nabi tak dimana masuk. Nabi tulis. Mana-mana kabilah boleh bergabung dengan mana-mana yang dia pilih, sama ada bergabung dengan Muhammad atau bergabung dengan Quraisy musyrikin Mekah. Kabilah-kabilah Arab yang ramai dia boleh nak ikut siapa dia.
nak menang Muhammad pun boleh, nak menang dengan Quraisy pun boleh. Nabi suruh tulis perjanjian ini. Itu di antara isi perjanjian. Bila sudah perjanjian, oleh kerana Nabi dan sahabat-sahabat sudah pakai ihram, Allah Ta'ala memerintah wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum fama staysara minal hajj. Sempurnakan haji dan umrah kamu. Jika sekiranya kamu dihalang, disekat, dikepung, tak boleh pergi ke Mekah, kamu sudah pakai pakaian ihram, hendaklah menyembelih binatang dam. Kena sembelih binatang untuk dam, bayar denda, baru boleh buang pakaian ihram. Lalu Nabi suruh sahabat-sahabat dia sembelih, masing-masing buat tak tahu je. Sayyidina Umar mari, Rasulullah, tidakkah kita ni betul? Nabi kata, ya. Mereka ni kafir, salah, ya. Mengapa perjanjian macam ni? Perjanjian macam ni. Nabi kata, inilah yang aku pilih. Temu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar tanya Sayyidina Abu Bakar, macam mana ni Abu Bakar? Perjanjian yang berat sebelah. Abu Bakar kata, dia Rasulullah, dia tahulah dia buat. Dia Rasulullah, dia tahulah dia buat. Ikut dia. Mereka berat untuk melakukan sembelihan dam, nak buang pakai ihram. Nabi masuk ke khemah, beritahu kepada isteri Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah menunjukkan kebijaksanaannya. Ummu Salamah kata, Rasulullah buat. Rasulullah sembelih binatang dam, buang ihram, cukur kepala. Buat, jangan peduli pada orang lain. Lalu Nabi pun buat, habis pakai ikut belaka. Mereka tak dibenarkan pergi ke Mekah pada tahun itu, balik dalam keadaan yang rasa kecewa. Mereka tak sedar perjanjian Hudaybiyah ini adalah muqaddimah untuk membuka Mekah. Mereka tak sedar. Diilhamkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Di sana ada mereka yang murtad, tak boleh hantar balik. Di sana ada mereka yang berhijrah ke Madinah, kena hantar balik. Di masa perjanjian Hudaybiyah tak boleh berperang, tak boleh menyeksa antara satu sama lain. Bila berlaku perjanjian Hudaybiyah, tidak boleh menindah, tak boleh menekan kerana suasana damai. Menyebabkan orang masuk Islam berlipat kali ganda. Jadi orang ramai masuk Islam. Itu hikmahnya. Orang ramai masuk Islam, makin ramai masuk Islam. Bukan orang takut, tidak. Di sana ada kalangan para sahabat daripada Mekah yang tidak pergi ke Madinah, pergi di bukit-bukit, tak pergi ke Madinah, dan mereka menunggu kabilah-kabilah Arab yang datang untuk menyerang. Bila diberitahu ini tak masuk dalam perjanjian, kerana dia tak pergi ke Madinah, dia duduk di bukit, tak tahu bukit mana. Panda, ada yang panda begitu. Ini tak masuk dalam perjanjian. Kemudian setelah beberapa tahun berlakunya perjanjian ini, dan Nabi tahun berikut, Nabi dan sahabat aja pergi buat umrah. Nabi buat umrah dan Nabi tawaf. Tawaf di antara kelilingnya Nabi berjalan, lari anak, bukan lari kuat, untuk menunjukkan kecergasan dan kekuatan. Kerana orang Mekah kata puak-puak Madinah ni tak urut. Madinah ni tempat wabak, tempat penyakit. Maka Nabi menunjukkan kekuatan dengan sahabat-sahabat dia. Kena balik ke Mekah dalam keadaan aman. Sayyidina Uthman dibebaskan macam biasalah. Allah Ta'ala telah melakukan takdirnya. Kabilah Bani Bakar yang bergabung dengan Quraisy menyerang Khuza'ah yang bergabung dengan Nabi SAW. Khuza'ah ialah kabilah Arab yang baik dengan datuk nenek Nabi, dengan Abdul Muttalib, dengan Hashim, datuk nenek Nabi. Kabilah ni rapat dengan anak-beranak Nabi, datuk nenek Nabi sudah lama dulu. Walaupun mereka tak masuk Islam, mereka bersama dengan Nabi. Tiba-tiba Bani Bakar yang baik dengan Quraisy menyerang Khuza'ah, membunuh kalangan Khuza'ah. Lalu pemimpin Khuza'ah datang menghadap Nabi SAW. Mereka sudah diceroboh oleh Bani Bakar dengan diketahui oleh Quraisy, bermakna Quraisy sudah melanggar perjanjian.
Quraisy sudah melanggar perjanjian, mengizinkan Nabi untuk menyerang Mekah bila-bila masa saja. Maka Abu Sufyan bin Harb, pemimpin Mekah, pergi ke Madinah nak berunding semula, nak sambung semula perjanjian perdamaian. Pergi, Sayyidina Abu Bakar tak layan, Sayyidina Umar tak layan, Sayyidina Ali pun layan dengan baik, Nabi pun tak tahu. Pergi ke rumah anak dia, Ummu Habibah radhiyallahu anha. Ummu Habibah ni isteri Nabi, anak Abu Sufyan. Abu Sufyan ni ayah mertua Nabi yang berhijrah ke Habasyah, yang suami dia murtad di Habasyah. Suami dia masuk Islam, hijrah ke Habasyah, murtad. Maka Nabi kahwin dengan Ummu Habibah dengan berwakilkan Najasyi, kerana menghormati Ummu Habibah yang berhijrah, suaminya murtad, menyeleweng. Jadi isteri Nabi, anak Abu Sufyan, Ummu Habibah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Maka Abu Sufyan pergi rumah Ummu Habibah, rumah anak dia. Pergi, naik, sila naik. Kebetulan tikar ada. Bila Abu Sufyan nak duduk, Ummu Habibah tarik tikar, gulung tikar. Dia kata, pasal apa gulung tikar? Marah ke ayah ke? Dia kata, bukan apa. Tikar ni tikar Rasulullah duduk. Ayah masih lagi musyrik kafir, najis, tak boleh duduk atas tikar ni. Ini Kemudian Abu Sufyan balik dalam keadaan hampa. Lalu Nabi mengarahkan sahabat-sahabat yang membuat persediaan untuk berperang. Tak boleh beritahu di mana arah pergi. Ini kerahsiaan. Semua sahabat bersedia untuk berperang, tak beritahu ke mana arah. Tiba-tiba malaikat Jibril beritahu ke Nabi, ada seorang perempuan bawa surat dihantar ke Mekah. Perempuan tu duduk dekat Nakhlah, tempat nama Nakhlah, dalam perjalanan ke Mekah. Lalu Nabi menugaskan Ali dan Az-Zubair radhiyallahu anhuma supaya mengejar perempuan ini. Lalu berjumpa dengan perempuan sebagaimana Nabi sebut. Malaikat Jibril beritahu, lalu minta perempuan tu suruh surat. Perempuan tu kata, tak ada surat. Tak ada. Kata Ali dengan Zubair, kalau tak ambil suruh, kami nak lorahkan. Nak lorah, nak periksa, nak ambil surat. Di sini menunjukkan bahawa dalam penyiasatan boleh dia ambil langkah-langkah yang tertentu. Ini hukum syarak yang kita kena faham. Penyiasatan terhadap penjenayah, terhadap apa saja, boleh dia ambil langkah-langkah tertentu. Ini ada dalam syariat Islam. Hukum Islam ini cukup. Nabi ajar belaka. Bila Nabi nak ambil tindakan itu, lalu perempuan itu pun menyuruh waktu bik surat daripada sanggur dia. Dia sembunyi dalam sanggur dia. Lalu Nabi dengan Zubair tak baca surat ni, bawa balik, bawa serah ke Nabi. Lalu dibuka surat ni, tiba-tiba daripada Hatib bin Abi Balta'ah kepada pemimpin Mekah, memberitahu bahawa Nabi nak serang Mekah. Lalu Nabi panggil Hatib. Ma hadza ya Hatib? Apa ni wahai Hatib? Apa dia? Hatib kata, ya Rasulullah, saya buat bukan kerana saya munafik. Saya tetap beriman, saya tetap Islam. Saya buat ni kerana orang lain mempunyai waris-waris di Mekah. Saya tak ada waris yang jaga anak isteri saya di Mekah. Saya nak buat sesuatu supaya orang jangan ganggu anak isteri saya di sana. Ini tujuan saya buat. Saya dinamakan kata, ya Rasulullah, izinkan saya bunuh dia, pancung dia, kerana dia sudah khianat. Nabi kata, tak boleh. Hatib adalah ahli Badar. Hatib ahli Badar. Allah Ta'ala sudah berfirman kepada ahli Badar, ya ahla Badrin ya'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Wahai ahli Badar, buat apa yang kamu nak buat, aku ampunkan dosa kamu. Ini jaminan daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jamin ahli Badar diampunkan dosanya. Maka Nabi Ta'ala ambil tindakan ke atas Hatib. Allah Ta'ala menurunkan ayat, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang yang beriman, jangan kamu ambil musuh aku dan musuh kamu
sebagai rakan-rakan yang rapat Allah Ta'ala turunkan ayat menegur Hasib bin Abi Balta'ah. Orang Islam tidak boleh memberi kesetiaan kepada orang kafir sekali-kali. Berkawan boleh, bersahabat boleh, berjanji boleh, tapi memberi kesetiaan sehingga menjual agama kita, menjual maruah kita, menjual hak kita, tak dibenarkan sekali-kali. Turun ayat ini. Lalu Nabi mengerahkan bala tentera masuk Mekah. Puluhan ribu pada masa Nabi pergi ke Mekah dalam 1,000 saja. Ini hampir 10,000 pada tentera Islam, menunjukkan banyak yang masuk Islam lepas pada itu. Lalu termasuklah Khalid bin Walid, Ammar bin As sudah masuk Islam. Lalu Nabi melakukan operasi menawan Mekah dengan keadaan yang damai, tidak ada penentangan. Abu Sufyan pemimpin Mekah menyerah, ditawan oleh Abbas. Dia nak intik tentera Nabi. Nabi suruh hidup api banyak-banyak supaya penduduk Mekah sedar mereka sudah dikepung sekarang. Pasang api keliling. Mereka sedar mereka sudah dikepung. Abu Sufyan yang nak mengintik ditawan, dibawa menghadap Nabi, dipujuk dia masuk Islam. Kemudian Nabi masuk ke Mekah dengan tidak ada penentangan yang hebat, dan Nabi mengisytiharkan perintah berkurung kerana takut berlaku apa-apa kemelangan. Bila tentera masuk, dia suruh perintah berkurung. Setelah suasana tenang, Nabi isytihar perintah berkurung. Barang siapa yang masuk ke masjid, dia aman. Barang siapa yang masuk ke rumah masing-masing, dia aman. Lalu Abbas kata, ya Rasulullah, sebut rumah Abu Sufyan. Kerana Abu Sufyan baru masuk Islam, Allah. Sebut nama dia. Barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, dia aman. Abu Sufyan rasa bangga. Lalu setelah selesai keadaan aman, perintah berkurung selesai, penduduk Mekah datang beramai-ramai. Di masjid, dan Nabi berucap kepada mereka, kamu tahu ke aku nak buat apa kepada kamu? Adakah kamu tahu aku nak buat apa kepada kamu? Mereka kata, akhun karim wa bunu akhin karim. Engkau adalah anak beranak yang baik, keluarga yang baik. Mereka puji Nabi, anak beranak yang baik. Nabi kata, idhabu wa antumut tulaqa. Pergi kamu semua dibebaskan, kecuali beberapa orang. Satu riwayat kata 12, ada riwayat kata 20 orang. 20 orang ni hendaklah ditangkap dan dibunuh, walaupun bergantung di kelambu Kaabah. Mereka adalah penjenayah yang besar yang melakukan kesalahan. Walaupun demikian, hanya 2-3 orang yang dibunuh, yang baki itu diampunkan. Di antara Ikrimah bin Abu Jahal diampunkan. Diampunkan. Hasib bin Abi Balta'ah, di antara Abdullah bin Abi Sarah diampunkan. Banyak yang diampunkan. Setelah Nabi membuat pengampunan, maka berlakulah orang masuk Islam beramai-ramai. Inilah maksud ayat, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datangnya pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia masuk Islam secara rombongan-rombongan, bukan masuk seorang-seorang lagi, rombongan-rombongan, sehingga semua kabilah-kabilah Arab datang menyerah diri. Kabilah Arab datang menyerah diri, masuk Islam. Semenanjung Arab dikuasai oleh Islam. Islam memerintah dengan menjadi kuasa yang kuat dan hebat, menguasai semenanjung tanah Arab. Kabilah Arab masuk Islam, yang terpencil saya tak masuk Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka mengucap tasbih wahai Muhammad, ucap tasbih wahai Muhammad dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan istighfar, minta ampun. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dialah Tuhan yang maha menerima taubat hamba-hambanya. Ayatnya juga isyarat kepada ajaran Nabi SAW. Bila agama sudah guna habis, Nabi mati, wafat Nabi. Banyak sahabat tak faham Tuhan sendiri tak faham, kecuali Ibn Abbas. Ibn Abbas ni ialah seorang alim dalam ilmu Al-Quranul Karim, di mana Nabi terima masa dia dilahirkan ke dunia, masa Nabi kepung di Mekah. Ibn Abbas
Nabi ribut, Nabi doa, Allahumma alimhu ta'wil, ya Allah aku ajar pada dia ilmu menafsirkan Al-Quranul Karim. Ibnu Abbas sahabat yang muda, yang sangat muda. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar letakkan dia dalam majlis, menyebabkan sahabat-sahabat yang tua ini berasa hati. Mengapa Ibnu Abbas yang umur masih mutuh lagi ajak masuk dalam majlis? Tidak anak-anak kami, pasal apa? Lalu Sayyidina Umar menguji mereka dengan menyoal. Sayyidina Umar tanya, apa maksud firman Allah Ta'ala, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apa maksud dia? Semua mengatakan maksud dia Nabi menang, Nabi berjaya membuka Mekah, orang ramai masuk Islam. Tuhan suruh Nabi bertasbih, Nabi memuji Allah Ta'ala, beristighfar banyak-banyak. Lalu Nabi semua jawab itu belaka. Lalu Nabi tanya, apa pandanganmu Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, apa pandanganmu? Ibn Abbas kata bukan begitu. Sebenarnya ayat ini al-isyarat kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila agama disempurna, orang masuk Islam, Nabi nak mati, wafat, baru mereka sedar bahawa Nabi wafat. Mereka tahu lepas Nabi wafat dah zaman Sayyidina Umar. Ibn Abbas sudah memahaminya. Allah Ta'ala nak mewafatkan Nabi. Allah Ta'ala jadikan Nabi adalah manusia biasa. Nabi ini dia sakit, dia uzur, dia mati pada sampai umur. Adapun Islam tidak mati sekali-kali. Islam tidak mati. Islam daripada Allah Ta'ala. Nabi mati. Ini Allah Ta'ala nak beritahu. Bila Islam sudah sempurna, Islam sudah cukup, orang ramai masuk Islam, Islam sudah kuat, menandakan Allah Ta'ala nak panggil Nabi ke alam barzakh. Itu maksud daripada ayat ini. Wallahu a'lam.